Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ini attendance ada dekat chat. Okay, untuk hari ini kita akan tengok sikit berkenaan dengan cara macam mana nak buat formal letter untuk soalan essay yang pertama tu. Boleh nampak saya punya screen kan? Boleh Ustaz. Boleh, Okay. boleh. Untuk formal letter, kalau ikutkan dekat dalam exam, markah penuh dia 10. Saya bilang ini. Okay, markah penuh dia 10/10. Dibahagi kepada 5 bahagian lah. Yang pertama, content. Yang kedua, format lah sekali. Dia ada grammar or language style. Numbering punya benda. Numbering, apa tu, spelling dan sebagainya itulah. Dan lain-lain. Semua benda ni 2, 2, 2, 2, 2. So, total dia 10 markah. So, kalau nak tengok balik untuk markah format, 2 markah tu based on format dari mula sampailah habis. So, apa yang markah formatnya, apa yang perlu ada dekat dalam surat rasmi untuk masyarakat. Pertama, sender, which is dia punya penulis, penghantaran. So, yang ni sekadar ada nama dengan ada alamat je sikit kat bawah ni, ataupun sekadar ada nama dengan jawatan je. So, kalau dah ada 2 ni, dah dikira dapat markah form, dah dikira yang pertama, which is sender tu. Dan yang kedua, al-mursalu ilaih. Nampak ke kecil? Jom, Okey dah sir. kira. Yang kedua ni, al-mursal ilaih, penerima. Which yang ni kadang-kadang dia ada dalam surat. Dia punya apa tu? Dia punya penerima tu kadang-kadang ada dalam surat, kadang-kadang tak ada. So dia depends on kepada soalan tu lah. So apa yang kena ada, nama penerima dengan jawatan ataupun alamat. So ni dah dikira ni. And then dekat baris last penerima, dia akan ada tarikh. Tarikh ni either nak tulis dalam Arab gini ataupun just tulis je. Dalam nombor ni dalam Rumi. As in 24 20 4 Disember 19. So ni yang ketiga. Yang keempat, greetings, which dia akan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make sure ejaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni betul. And then yang
keempat dah nampak. Yang kelima, yang ni, maudhu'. Which is, apa ni? Nama benda ni, topik. Topik dia pun selalunya akan ada dekat dalam teks, dalam soalan tu. So, tolak ni apa? Tolak ni request. Al-qiyamu bi, mengadakan. Basically soalan ni selalunya kalau al-qiyamu bi ni, kita boleh guna untuk program ataupun apa-apalah. Program atau aktiviti yang sewaktu dengannya lah. Kalau tolak ni, boleh jadi kita guna untuk tak cuti ke. Program pun boleh juga. Ataupun izin something lah, minta izin something. So apa yang dekat tempat kosong yang baris yang pertama ni, dekat sini kita tulis topik dia. Dekat sini lah tulis dia punya topik. Mana nak dapat topik ni? Dapat daripada soal apa soalan. Jadi saya tunjuk dia punya bentuk dia untuk soalan dia. So ni yang pertama. So yang ni dia start paragraf yang pertama. Ni paragraf pertama dia, introduction tu kan. So yasurruna, we are happy. Dekat sini tempat kosong ni boleh letak nama society tu. So, dekat sini society lah. Contoh macam kat atas tadi apa? Nadil Lughah Al-Arabiyyah bi Markaz Dirasat Al-Asasiyah. So kat sini yasurruna Nadil Lughah Al-Arabiyyah bi Markaz Dirasat Al-Asasiyah an nuhitakum ilman annana sanaqum bil barnamaj, nak memberitahu bahawa kami akan mengadakan program. So dekat sini tempat kosong yang kedua ni nama program. Min daripada ni waktu start bila, tarikh ke masa ke tak kisah. Ni akhir habis bila. Sama jugalah tarikh atau masa. Fi, so this one is tempat. Tayashtariku, dekat sini boleh letak participants je. Tapi kalau just in case macam susah nak tahu apa nak tulis nombor ke apa ke, kat sini just tulis je lah pelajar ke at-talaba. Contoh at-talabatu wal muhadirun dan lecturers. Dah betul dah. Fi hadzal barnamaj alladhi yuqamu sanawiyan. Dalam program ini yang yuqam diadakan sanawiyan setiap tahun. Setakat ni ada soalan? Tak ada Tak ada. Tadi ada ke dalam ni sekarang? Masa Okay, sambung. Selepas first paragraph, dia akan masuk dekat second paragraph, which second paragraph dia akan ada nombor. So nombor ni penting Nombor ni either macam ni ataupun dua titik itu pun dua rumi ni pun sepatutnya tu syarat yang sebenarnya dua ni yang ni. This one is bukan Arab pun sebenarnya. Ini Hindi. So dua, so tulis at-tafasil li hadzal barnamaj kal atiyah. Tafasil ni details. Details program ni seperti berikut. So dekat sini tulis je lah tarikh bila ke bila. So ni tarikh contoh 26. Nak senang ingat satu bulan yang memang korang rasa memang senang lah. Contoh macam bulan apa yang senang je? Mayu ke? 26 Mayu 2021 sampai 29 Mayu contoh 20. Zaman pukul apa? 8. 8 Sobahan ila Amsah Masaan. Al-Makan contoh macam Qa'ah Qa'ah Al-Jami'ah.
Kalau rasa tak tahu Qa'ah Al-Jami'ah ke benda tu, tulis je lah balik markah dirasa al-asasiyah ni. Adadul musyarikin ni number bilangan peserta. Ni bilangan peserta. Kalau rasa macam susah tak nak ubah, ambil je lah yang ni sebiji-sebiji. Tak ada masalah pun. So yang ketiga, bila kita dah cerita pasal tafasil, pasal detail program, yang ketiga kita akan cerita pasal this one is pasal dia punya tujuan. Tujuan program diadakan. Hadzal barnamaj yahduf ila al-ahdaf al-atiyah. Program ini bertujuan kepada tujuan-tujuan berikut. Basically dua tujuan yang ada ni, dua-dua ni macam sort of masuk untuk semua program jugalah. Sebab yang pertama ni ghars ruh at-ta'awun bainal musyarikin. Yang ni semangat kerjasama, at-ta'awun. So apa-apa program pun mesti ada juga kan, tak apa kita kerjasama. Yang kedua ni at-ta'aruf 'ala al-ma'lumatil jadidah, dapat maklumat baru. Oh ni dah habis yang ketiga. Yang keempat ni apa tu? Kita punya request untuk dia terima ataupun reply ke apa ke. فلذلك ننتظر الرد السريع منكم نرجو منكم قبول هذا الطلب منا فائق الشكر لكم دمتم بخير. Oleh itu kami menunggu respon balas yang cepat daripada pihak tuan. Kami mengharap pihak tuan dapat menerima permintaan ini. Terima kasih semua benda tu. Kalau rasa nombor 4 ni terlalu panjang, sampai dekat sini pun dah okey. Sampai kat sini. Yang ni saja pun dah okey. So ni yang keempat. So dari yang paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4 ni dia sebahagian daripada markah untuk format juga, which is dia adalah sort of badan kepada surat tu. So kalau contohlah just sekadar ada tajuk semua, lepas tiba-tiba ada paragraph 1 je, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4 ni macam tak ada, somehow dia akan tolak half mark jugalah sebab tak ada dia punya body tu, body surat tu. So seterusnya format and choose ni ada al-mukhlis which is sincerely or truthfully benda tu. Yang penting ada signature kat sini. And then last one is ada jawatan dengan apa nama tu, penulis punya penghantar punya jawatan ataupun nama. So kalau semua format ni ada, markah format pun 2 markah. Ejaan semua, numbering ni make sure betul. Okay, ada soalan? Tak ada. Betul tak ada? Tak ada eh? Okay, saya tak ada bagi tahu apa-apa pasal presentation. Tak ada Ustaz. Oh, by the way, untuk surat, dia tak semestinya untuk minta program ataupun untuk apa je. Dia boleh jadi minta program, dia boleh jadi minta cuti, dia boleh jadi minta bajet ke apa ke. Macam last semester punya final, minta bajet. IGA baru ni minta cuti kan. So, dia boleh jadi benda-benda gitu lah. Saya stop presenting lah. Ustaz, kalau lari daripada tajuk, contohnya macam dia minta macam contohlah apa yang tajuk kalau dia minta bajet, lepas tu kita buat surat tu macam tak tahu tapi kalau dia lari tajuk macam mana Ustaz? Kosong. Kalau lari tajuk, dia benda tu tak tahulah dia nak cakap macam mana, tapi anggap je lah kosong. Format tak ada, markah format. Depends lah, dia depends on semester. Tak apa Ustaz, saya cuba je. Most of the time kosong lah.
Ustaz. paling tinggi pernah dapat pun selalunya half mark lah. Okay, siapa yang panggil tadi? Ya. Ustaz Ya. ke yang tanda nanti? Final ke? Uh-uh. Final exam saya tanda. Yes. Apa? Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat. Aku tak tahu saya punya markah macam mana. Jangan macam tu Ustaz. Dah kasihan lah. Cik, salah. Ustaz Aziz ada Ustaz? Haji dah ada ke? Haji ada ke? Macam tak ada je. Dia tidur. Sekejap saya nak buka ni sekejap. Apa tajuk grammar yang kita ada? First topic Dhamair kan? Dhamair. Lagi? Berapa tolong baca sekejap? First topic yang grammar yang kita ada? Lul Madi. Dari first topic tau. Dhamair, selepas Dhamair saya rasa fi'il madi tu macam tengah-tengah dah. Ingat dekat apa konten buku tu ya? Mufrad musanna jama'. Oh, mufrad musanna jamak ada kat level tu. Ada? Tak tahu. Lepas tu ada isim isyarah. Ara, Fi'il Okay. mudhari'. Madi. Fi'il madi. madi. Lagi? Fi'lul amal kan? Fi'il amal. Lepas fi'il amal, Huruf jar. huruful jar. Huruful jar. Zarf zaman. Yes, akhirnya datang juga. Morning Haziq. Morning. Apa huruf jar? Zarafah. Tadi yang saya ingatkan zaraf zaman wal makanan dia sekali kan. Selepas zaraf sifat mausuf. Wal mausuf, lepas tu mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf wal mudhaf ilaih. Lepas tu ni Fa'il. al-fa'il. Fa'il al-maf'ulun bihi. Jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah kan? Jumlah fa'liyah dan jumlah. Ada isi mausul ke? Topik last sekali. Isim mausul last kali. Lepas tu dah tak ada apa-apa tak? Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, kita ada 14 je. So, saya gabungkanlah fi'il madhi mudhari' amar ni. Madhi mudhari' je. Tapi tak nak. Okay, fi'il madhi mudhari' amar ni siapa dapat? Satu je. Madhi. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nak dengar Haziq cakap dulu ke? Nak pilih tajuk dulu? Pilih tajuk dulu Ustaz. Pilih tajuk dulu. Ini tajuk Ustaz. Okay. Saya ikut kelas list tau. So, siapa topik yang pertama ni untuk orang yang pertama? Mana kelas list saya?
Ah, ini siapa ke? Okay, tajuk yang pertama untuk orang yang pertama. Orang yang pertama siapa selalu? Kalau siap saya dia ni selalu satu dalam list tu. Yes, jumpa. Okay, Danish ada. Ada Ustaz. Okay, tajuk yang pertama Okay. baru masuk Keep up all musuh Danish. Okay. Oh, so. Okay Ustaz, okay. Saya nak tengok siapa yang baru masuk. Morning Alif. Nombor 2 Eliana. Zorof Eliana. Eliana ada kan? Saya rasa macam berkurang hari ni. Eliana ada. Eliana dengan ketua. Zorof Okay. Next one is Muzamil. Simi Syarah Muzamil. Baik Ustaz. Alif next. Wih, huruf jar. Apa ni Ustaz? Sorry, Apa baru ni? masuk. Sekejap lagi kita dengar Adam cerita apa benda nak kena buat. Okay, boleh. Okay. Next Damia. Saya harap Adam dapat tajuk jumlah ni. Mufrad Musanna Jamak Damia. Okey Ustaz. Nampak dapat tajuk ni. Next siapa? Hanisa. PL Amma Nisa. Okay Ustaz. Next Adam. Alah, Adam. Fa'il Adam. Oh, okay. Boleh tak dapat jumlah? Saya baru nak dia dapat jumlah. Next siapa? Najwa. Najwa fa'il madhi mudhari'. Okay. Next siapa? Aida Safia. Oh, yang mana satu? Jumlah fi'liyah. Aida jumlah fi'liyah. Aida ada ke? Ya. Next one, Amar. Ulumbi Amar. Okay. Zik. Yang Zik dapat tajuk senang. Roma Zik. Alright. Naim. Isim Mausul.
Next tinggal Adibah dengan Adina. Dulu tajuk penat. So Adibah dapat jumlah ismiyah, Adina mudhaf ilaih. Okay, Baik, Ustaz. apa benda yang nak kena buat dengan benda ni? Setiap orang dah dapat satu tajuk dia kan? So, bukan balik lah, memang korang ada kat rumah pun. Baca betul-betul topik tu, and then ikutlah nak present macam mana pun, tak kisahlah. Nak sekadar nak bercakap je ke, nak tulis note sikit, lepas tu snap gambar hantar dekat group WhatsApp, then korang nak explain ke. Tak kisah macam mana benda tu. Yang penting, semua benda berkenaan dengan tajuk tu korang faham waktu hari nak present tu. Dan kalau ada apa-apa, siapa-siapa ada soalan berkenaan dengan tajuk tu, korang lah yang nak kena jawab pasal benda tu. And kalau korang rasa macam dengan nak, contohlah at the end of the presentation tu nak bagi soalan dekat siapa-siapa yang ada dekat dalam ni ke, pun boleh juga, tak ada masalah. Kita nak test sama ada diorang faham ke tak. Okay. Duration untuk presentation tu sehingga orang faham. Is it okay? Tak, saya tak kisah cakap bahasa apa pun. Dia bukan presentation yang like presentation yang macam korang buat dekat dalam kelas lain tu. Dia macam just tolong explainkan topik tu semula je. Okay. So on the day tu, saya tak ada cakap apa-apa lah. So yang nak akan share screen ke apa semua tu, orang yang present tu lah. Can be satu hari tu 2, 3, 4, 5 orang. Depends on tajuk lah. Kalau tajuk yang panjang-panjang ni selalunya lama sikit. Tajuk yang pendek-pendek macam Domair tu kejap je kot saya rasa. Okay. Ada soalan? Alif, soalan? Tak ada. Tak ada. Hari ni sebenarnya present tu. korang hari apa? Hari Rabu ke Khamis? Tak kisah. Pusing-pusing lagi ya Ustaz. Yang pusing lagi. Maksudnya? Itulah yang main pilih-pilih pakai bulatan tu. Pilih apa? Pilih hari? Ha. Macam tak ada kerja je. Rabu dengan Khamis je. Tak ada. Ya, pilih lah. Rabu Khamis. Confirm Khamis ni. Khamis. Ya, Rabu. Khamis. Rabu. Hari Rabu Sudah. Kan ada apa-apa? Tak ada. Ada. Okay, then hari Rabu. Tak habis pun hari Rabu tu. Saya rasa akan drag juga. Hari Khamis pun akan ada juga. Susunan dia ikut textbook punya susunan topik. So first one yang akan present is Domair. Siapa? Haziq lah. Ya Zik. Okay. By the way, siapa yang baru masuk, kita dah habis dah tadi belajar pasal surat. Kalau nak tahu pasal surat, saya boleh je present semula surat, tapi bukan saya lah yang nak explain. Siapa-siapa nak explainkan ke? Adam. Abang. Ada orang request Adam Adam, sila Adam. Astagfirullahaladzim. Let's go Adam. Sila Adam. Saya tolong scroll. Apa ni, untuk surat ni, apa panggil format dia tu 2 markah je. First yang format yang perlu ada tu penghantar tu, sender. Sender tu just perlu ada 2 ni pun dah okey lah. Nama dengan jawatan dia. Contoh nama tu macam Haziq Amin. Jawatan dia apa ni, Lacoste Berjaya. Boleh lah. Lepas tu
kena ada nama alamat penerima dengan nama penerima tu. Contoh macam Ali bin Abu Bakar, lepas tu apa ni? Apa panggil? Pangkat Jawatan dia. jawatan dia. Jawatan dia tu apa? Macam contoh Ali ni cikgu ke, bagi tahulah dia tu cikgu. Lepas tu kena ada tarikh. Tarikh ni duduk belah kiri tau, jangan letak belah kanan. Lepas tu dia kena selari dengan ni, Ali ni. Mana ada selari dengan jawatan baris Selari. terakhir alamat tu. Ha. Kau jangan buat ajaran sesat Adam. Saya jumpa tarikh selari dengan nama. Siap kau Adam. Lepas tu kena letak greeting. Greeting tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun dah cukup lah. Sebagai Banyak. Ya, sambung-sambung. ya sambung. Lepas tu kena letak tajuk tu. Topik dia, topik apa. Macam contoh lah topik nak minta cuti ke. Topik tu kalau tak tahu nak ambil mana, ambil dekat atas yang dia bagi tu, tajuk dia. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak ambil dari Soalan dia. soalan. Selepas Haziq berbicara. Okay, lepas tu? Apa tolak ni apa? Qiyamubi ni apa? Tolak Tolak tu tu apa? request. Apa ni macam mana nak kita tahu Ustaz? Request apa panggil? Minta izin minta izin Sudah. Amar. Tolong Amar. Adam. Ya. Tolak ni apa? Al-Qiyamubi tu apa? Tolak tu request. Qiyamubi? Ya mengadakan So apa yang kita buat. yang ni sesuai untuk program, yang tolak ni sesuai untuk request cuti ke program ke apa ke kan? Lepas topik? Lepas topik tu paragraf lah. Apa yang kita maklumat yang kita ada. So Yasuruna ni we are happy. Lepas tu kita letak je nama society yang ada tu. Anuhaitakum ilman bi annana sanaqum bil barnamaj. Kami nak untuk memberitahu yang kami nak mengadakan program. So lepas tu dekat sini tak je nama program. Min dari letak je tarikh mula ke, masa mula ke, ila, tarikh akhir, masa akhir, fi. Dekat sini tak tempat. So ishtariku yang akan menyertai. So this one is participants. It can be participants punya number. And it can be macam participants in general, like macam at-talabah ke wal muhadirun ke. Fi hadzal barnamaj alladhi yuqam sanawiyan, dalam pertandingan lah. Program ini yang diadakan setiap tahun. So the next one dia akan masuk ke paragraf yang kedua. Numbering dia, it can be this kind of number, boleh juga number yang 2 titik ni. I think dia agak susah untuk dapatkan nombor yang 2 gini kalau jawab dekat Google Docs. So it can be both. Actually I would prefer this one daripada yang ni. So at-tafasil ni di details untuk program. So benda-benda ni semua yang ada. Tarikh lah, zaman, masa, makan, tempat, ada musyarikin, number of participants. And then pergi ke yang nombor 3, kita pergi kepada tujuan program. So hadzal barnamaj yahduf ila al-ahdaf al-atiyah. Program ini bertujuan kepada tujuan-tujuan berikut. Ada 2 tujuan yang saya letak kat sini, and both tujuan ni boleh digunakan untuk almost every program ataupun every activities lah kot. Gharz ruh at-ta'awun bainal musyarikin, semangat kerjasama. At-ta'arruf 'ala al-ma'lumat al-jadidah, dapat maklumat baru. Then lepas dah bagi tujuan ni, kita move on kepada the last paragraph which is untuk request dia dah reply yang cepat ke, mohon untuk terima permintaan ke apa ke. So this one is dia punya paragraph lah. Lidzalika nantazir ar-radd as-sari' minkum.
Oleh itu kami menunggu respon balas yang cepat daripada pihak tuan. Narju minkum qabula hadha talab minna. We hope that you will accept our request. Fa'iqu syukri lakum wa fa'iqu syukri wa taqdiri lakum ni macam thank you gitulah. So this one last paragraph dia. Lepas paragraph tu kita akan ada tanda tangan sebelah kanan. Yang penting ada tanda tangan dengan ada jawatan ataupun nama orang yang hantar tu. This one tu penting juga sebenarnya, tapi kalau terlupa tu macam ada soalan? Ada Ustaz. Tak ada. Haziq. Ustaz, Ada juga. Ya. bukan. Pasal tanda tangan tu, macam mana nak tulis tanda tangan kita orang? Dah tahu kan apa carilah apa tu. Alah tulis huruf biasa, font-font yang pelik-pelik sikit pun boleh je. Tak semestinya tanda tangan dalam Arab tu acah-acah je Osman tu pun ada. Oh, okay. Thank you. Okay. Ada apa-apa ya Haziq sila. Ya Ustaz. Saya tak sabar ni. The floor is yours. Berapa lama pun tak apa. Tak sampai 2 minit Ustaz. Kalau tak sampai 2 minit ni tak kan. Kat Ya, kamera, tak kat sampai. kamera. Ya je tak sampai 2 minit. Tak apalah Haziq, saya tak suruh buka kamera sebab saya tahu kenapa. Ya. Soal Maidah ya. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, hari ni saya ingin menerangkan tentang satu surah ni yang dia relate dengan wuduk. Dia memang pasal wuduk lah. Iaitu surah Al-Maidah ayat 6. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al-ka'bayn So ayat ni dia dalil pasal wuduk tau. So kenapa saya nak sentuh dengan dalil ni hadap korang semua? Sebab sekarang ramai yang tak tahu cara betul ambil wuduk. Mengikut dalil ni, farsidu dengan wamsahu dalam dalil ni dia ada beza tau. Siapa tahu farsidu tu apa, wamsahu tu apa? Tahu. Apa? Tak tahu kan? Farsilu tu means basuh. Wamsahu tu sapu. So, wuduk ni bukan basuh tau sebenarnya. Wuduk ni kena sapu. Lagi-lagi kan, empat kaki. Ramai orang yang duduk sapu. Wuduk ni kena basuh. Wuduk ni kena sapu. So lagi-lagi part sapu. Lagi-lagi part kaki. Orang hulur je kaki kat air kan, biar lalu. Padahal kita sapu dengan tangan kita, bagi rata, bagi celah-celah kaki tu kena kan. So wuduk ni, kalau tanpa wuduk, tanpalah solat. Means kalau wuduk tak sah, solat pun tak sah. So betapa pentingnya wuduk tu, kita kena perfect lah. Baru solat kita sempurna. Ya.
Dah habis ke? Sekejap Ustaz. Okay. So, kita tahu kan wuduk ni ada kelebihan dia. Untuk mendapat kelebihan dia, kita kena perfectkan wuduk. First sekali, kelebihan dia sebahagian daripada iman. Mengikut Abu Malik Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. So, kalau kita ambil wuduk ni dengan sempurna, dengan perfect, kita akan sebahagian daripada iman. Macam tu lah. Lepas tu second, wuduk yang sempurna ni dapat menghapuskan dosa. Pengambilan wuduk yang sempurna ni bukan saja jamin terimanya solat, tapi dapat hapuskan dosa selagi tidak melakukan kesyirikan. Menurut Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, maka setelah ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua matanya melalui air atau bersama titisan air yang terakhir. So, ketika membasuh kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Sewaktu ia membasuh kedua belah kakinya, keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang dilangkah oleh kedua kakinya bersama air atau bersama air terakhir sehinggalah setelah ia selesai berwuduk, ia bersih dari dosa-dosanya. Means setiap air wuduk yang ada kat anggota badan kita tu, setiap titisan tu dia akan menghapus, dia akan macam mengeluarkan dosa-dosa kita. Sebab tu wuduk ni dapat menghapuskan dosa. So, menurut hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berwuduk seperti ini, seperti wuduknya Rasulullah, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, dan solat serta perjalanannya ke masjid adalah dipenuhi pahala. So, dari Abi Umamah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang Muslim berwuduk, maka akan keluar dosa-dosanya dari pendengarannya, telinganya, matanya, tangannya dan dari kedua kakinya. Apabila ia duduk berhati solat, ia duduk dalam keampunan. Maksudnya dosa-dosanya diampunkan. So, sebenarnya wuduk ni sangat penting untuk kita, untuk perfect segala-galanya kan. Untuk solat, untuk diri kita juga. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Zik. Zik, next one siapa, Zik? Siapa Ya Ustaz. Nak wheel of names juga? Apa? Dia nak wheel of names juga? Boleh juga. Tapi yang dah kan Adam dengan Haziq kan? Baru ada Ustaz. Adam dengan Haziq dah kan? Ya Ustaz. Adam nak try sekali lagi ke Adam? Kalau nak try saya boleh letak nama Adam sekali lagi kat sini. Tak nak lah. Dia nak go for boys dulu ke nak gabung je? Laki ke Ustaz? Yeah, so kita ada Danish, kita ada Muzammil. Kita Ya, buat Ali. sehari tu 2 orang Ustaz. Oh my god. Amar. Apa lagi? Naim. Oh, tinggal 5 orang je. So, untuk Rabu ni, siapa? Ni saya dah cakap semalam awak akan dapat ni. Alah, okey. Hari Rabu ni Baik Ustaz. Tak. Okay. Apa? 2 orang Ustaz, 2 orang. 2 orang. Dua orang Yalah. Ustaz. 2 orang Ustaz. Cepat sikit habis.
Naim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lendish dengan Naim Okay, Kalau dengar ayat yang siapa tadi? Haziq cerita tadi kan? Agak-agak dapat detect something lah dekat ayat ni. Dia tak faham pun ayat ni ayat pasal apa. Detect segi apa Ustaz? Apa-apa. Kalau detect dari segi bahasa lain pula. Tengok ayat ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kalau tengok balik kat sini kan, sebenarnya ayat ni dia dah susun ikut apa tu? Urutan tertib dalam wuduk. Sebab dia start dengan faghsilu wujuhakum, basuh muka kan. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Sepatutnya fi'il yang kat sini ni dia punya maf'ulun bih dia yang arjulakum ni maf'ulun bih kepada fi'il ni, tapi dia masuk dulu kepada fi'il wamsahu ni, which is bersapu kepala, sebab dia nak nak tunjukkan ayat ni ikut turutan tertib dalam wuduk tu. Kalau ikutkan arjulakum ni adalah maf'ulun bih kepada faghsilu, bukan wamsahu. Tu je sebenarnya. Dia ada faghsilu wujuhakum, cuci muka, basuh muka, aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sehingga ka'bain ni apa? Sehingga ni, tumit. Lali. Lali. Saya rasa kan dalam banyak-banyak part yang paling bermasalah ataupun selalu orang sambil lewa je ambil uduk, dua ni. Yang ni dengan yang ni. Sangatlah kadang-kadang kan saya tengok tangan sampai siku tu, part siku kadang-kadang dia kena bahagian bawah siku je, bahagian atas siku macam tak kena. So kalau boleh make sure betul-betul kena both sides of siku lah. Memang betul-betul dia kena sampai ke siku. Sama juga dengan yang kaki. Kaki ni kadang-kadang kalau tengok dia just macam letak je kaki tu dekat air tu, bagi air mengalir dekat kaki tu, padahal tak kena pun bahagian belakang tumit ke bahagian belakang-belakang kulali sikit tu tak kena pun. So kena tengok betul-betul ni. Kepala ni tak kisah. Kepala ni selalu saya tengok tak ada masalah pun. Sebab lagi pun kepala ni dia just paling sikit is 3 helai rambut je. So macam tak ada masalah. Okay, kita sambung kita punya benda. Kenapa masuk benda ni? Tadi kat surat kan saya ada cerita pasal semua dah dapat kat dalam WhatsApp, group WhatsApp saya dah bagi kan. Dah. So semua boleh relate dengan benda ni. Cuba tengok balik dekat soalan dekat surat tu. Cara yang surat tadi. So kita tengok soalan ni. Soalan surat dia. Uktub risalatan rasmiyatan fi hudud 60 kalimah ila idaratil maliyah bimarkazil dirasat al-asasiyah tatlub minha mizaniyah liiqamat haflil Eid al-Mubarak lit talabah. So kalau tengok soalan ni, kan, mana satu dia punya siapa dia punya penerima? Every time jumpa perkataan ila, nampak ila ni kan? Selepas perkataan ila ni, inilah dia punya penerima dia. Idarah. So ni penerima dia siapa? Idarah al-maliyah bimarkazid dirasat al-asasiyah. So dekat penerima tu tulis Idarah al-maliyah markaz dirasat al-asasiyah. Clear? Ya. So selepas penerima selalu dia akan tunjuk apa benda yang kita nak kena buat. So kat sini nampak dia tulis tatlub minha. So maksudnya dekat tajuk nanti is talab. Minha ni tak payah, buang je. Kalau ada selepas tatlub dia ada minha ni. Minha ni tak payah tulis kat dalam topik. So nanti dekat dalam topik dia akan ada apa? Talab mizaniyah biiqamat haflil Eid al-Mubarak lit talabah. Dapat tak macam mana nak dapatkan tajuk dengan penerima dekat topik, dekat soalan? Kalau tengok soalan ni kita ditanya pasal apa ni? Dia minta apa? Ulang balik yang tadi, Yang mana? yang second tu.
Okey, kalau nak tahu siapa penerima selepas perkataan ila ni. So bila dah jumpa ila, selepas perkataan ila ni penerima dia. Lepas kita akan jumpa kat sini perkataan tatlub minha. So kalau nak selepas tatlub minha ni lah dia punya tajuk dia. So macam mana nak tulis tajuk dia? Jangan saling sebiji-sebiji tatlub minha mizaniyah liqamah haflil Eid al-Mubarak ni. Buang perkataan minha ni, just tulis talab je. Talab mizaniyah liqamah haflil Eid al-Mubarak lit-talabah. Okay? So soalan surat ni dia minta pasal apa ni? Tulis surat rasmi 60 perkataan kepada Idarah Al-Maliyah. Apa nama idarah tu? Finance Division. Bimarkaz Dirasah Al-Asasiyah CFS. Tatlub minha. Mohon kepadanya, request kepada idarah ni. Mizaniyah bajet. Mizaniyah bajet liiqamah haflil Eid Al-Mubarak lit-talabah. Untuk mengadakan sambutan hari apa tu? Raya. Untuk pelajar. Okay. Kita tengok soalan yang bentuk soalan kedua. Macam ni. Soalan yang pertama ni. Kita tengok soalan pertama. Soalan kedua tu bukannya soalan surat. Soalan kedua tu soalan laporan. Soalan surat dia. Uktub risalatan rasmiyatan ila rais qismi lughatil Quran tatlub fiha al-ijazata li ada'il umrati. So siapa penerima dia? Based on surat ni, siapa penerima dia? Ada ni tengah tak mute mikrofon tu anak-anak boleh lah jawab. Siapa penerima? Rasa saya tak dengar suara sister langsung ni hari ni. Sister ni wujud ke tidak hari ni? Adina, soalan pertama ni, siapa penerima dia? Ya Ustaz. Tengok soalan pertama ni, siapa penerima dia? Sekejap. Raisi Kismi. Rais Qismi Lughatil Quran tu. Lepas Ila. So dia punya penerima dia Rais Yang selepas Ila tu. So apa dia punya tajuk surat dia? Tajuk dia Taklubu fiha irozata yang lepas lepas fiha lah. Kalau ada tatlub fiha ni, so ni dia punya tajuk. Tapi nanti tukarlah jadi talab. Dia kan ada word talab yang dekat dalam surat, contoh surat tu kan. Dia tulis je, talab al-ijazah di adail umrah. So ni surat ni dia minta, dia nak suruh tulis dekat head of department, nak minta cuti untuk buat pergi umrah. Ini contoh soalan yang seterusnya. Kita ada uktub risalatan rasmiyatan fi hudud 60 kalimah ila mudir baitil aitam tukhbiruhu fiha liiqamat ziyarah wuddiyah ilaih. So siapa yang penerima dia? Mudir baitil aitam. Dia punya tajuk? Yang lepas fiha tu. Iqamah ziyarah wuddiyah. Tu dia punya tajuk dia. Kalau tengok yang ni, oh ni dah ada orang tolong. Tolong ni dah. Oh, kalau tengok dekat sini,
Kalau tadi soalan-soalan tadi dia just bagi kepada siapa je kita nak hantar kan. Ni mudir baitil aitam. Yang ni tadi rais qismil lughah. Yang ni siapa tadi? Idarah maliyah. Tapi soalan yang semester ni punya yang bila semester 1, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 2 tahun. Dia dah bagi sekali kita siapa. Maksudnya kita tak boleh suka-suka hatilah tulis kita ni siapa. So kalau dia tulis macam ni biwasfika sekretir jam'iyat talabah lil jami'ah, maksudnya yang ni adalah kita punya jawatan. Sekretir jam'iyat talabah lil jami'ah ni kita punya jawatan. Dia tulis biwasfika. Apa biwasfika Melayu apa? Kalau English dia yang as a secretary of secretary pula dah secretary sebagai setiausaha Jamiah Talabah Jamiah apa tu Student Representative Council tu اكتب رسالة رسمية إلى مدير مصنع الحليب تستأذن فيها لزيارة المصنع. So kat sini yang sekretari Jamiah Talabah Jamiah ni dia punya penulis, penghantar dia. Penerima dia siapa? Mudir Masna'il Halib ni penerima dia. So apa yang dia nak tulis surat? Dia nak tulis surat untuk apa ni? Dia punya tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Barnamij Masaid Adati. Ini soalan kedua ni. Ini soalan pertama. Soalan pertama dia punya soalan ni yang ziarah al-masna'. Ini dia talab al-idin di ziarah al-masna'. Ataupun ziarah al-masna' je pun dah okey. Soalan kedua ni dia suruh tulis report, so tak ada apa-apa pun. Okey. Ni ada lagi satu contoh. Ni sama je macam tadi punya soalan. Mizaniyah. Ustaz, memang kalau untuk part ni memang kita buat surat kan, tak ada report kan? Tak ada, setakat ni tak pernah keluar lagi report. Dah lama dah lah tak keluar report. Tak tahulah kalau tiba-tiba semester ni keluar report. Okey, ada soalan? No. Okay. Untuk yang apa nama, siapa yang belum attend ni? Ada 10 orang je. Saya belum. Untuk yang video speaking tu, record je lah hari apa, bila-bila pun. Tahu macam mana nak record kan? Pause kan? Mana nak ikut? Macam mana nak record? Siapa yang dah record? Oh, tak ada lagi. Saya tak kisah pun dia boleh jadi tapi preferably ada muka sendiri lah. I mean like record lah muka tu. Tapi kalau contoh lah rasa macam tak nak tunjuk muka sendiri, record lah suara tapi saya nak dalam bentuk video lah. Saya tak nak dalam bentuk voice note. Faham ke? Faham. Tapi saya prefer ada muka tau. Itu je. Cakap je lah nak muka semua. Saya mengharapkan ada muka semua orang. Ada apa-apa soalan lain lagi? Ustaz, kenapa error? Kenapa error? Dia. Ayatan error ke? Saya error. Oh. Tak apalah, kalau error tak apa. Siapa je yang tak ada hari ni? Aida seorang je kan?
Ada error kita manual lah. Okay. Danish ada kan? Eliana ada, Zamir ada, Alif ada, Damia ada kan? Isa ada, Adam, Najwa, Aida Safiah itu ada. Haziq. Libah ada ke? Libah tak ada. MIA ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you. Jumpa hari Thank you, sir. Rabu. Ini Ustaz. Ha? Rabu ni Rabu apa? Kenapa? Ustaz, yang tadi presentation yang apa Ustaz? Hari Rabu ni. Oh, okey. Baiklah. Dia punya turutan dia ikut dalam buku tau. Topik dia. tak ada apa sekali. Apa benda? Tajuk ada. Apa benda Haziq? Tak ada apa sekali. Sekat-sekat lah. Tak dengar apa Haziq cakap. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you. Assalamualaikum. Jumpa hari Rabu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Thank you, sir. Bolehlah sama tidur. Ada kelas. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Uh,